Okey, pedagogi masa kini yang pertama berkaitan dengan flipped classroom, tapi biasanya kita kalau guna dalam bahasa Malaysia agak agak apa, janggal sikitlah, iaitu bilik darjah songsang. Apa yang dimaksudkan dengan flipped classroom? Kat sini kalau kita lihat bezakan ya tradisional dengan flip. Kalau tradisional macam sekarang lah kan, kita lebih kepada lecture, kuliah, lepas tu homework, activities, yang itu lepas beri kuliah, beri latihan, itu tradisional. Apa yang flip classroom ini, kamu sebagai guru, bakal guru ni kena laksanakan di sekolah pada masa sekarang, iaitu kat sini melibatkan arahan daripada guru. Arahan guru awal memberi arahan kepada pelajar-pelajar untuk mencari bahan-bahan dahulu sebelum masuk ke dalam kelas. Sebab apabila dah memberi arahan awal, contohnya minggu ini kan, contoh hari Jumaat, kamu berilah soalan kepada pelajar kita, murid-murid lah, untuk apa yang kamu nak mereka terokai dan bawa bahan itu ke dalam kelas. Yang mereka cari itu guna secara dalam talian. Mungkin mereka boleh cari secara dalam Google ke dalam apa lagi yang apps-apps yang boleh digunakan untuk mencari maklumat. Di situ mereka akan simpan maklumat itu dan dibawa ke kelas dan bincang bersama. Itu yang dimaksudkan dengan pembelajaran flipped classroom. Tidak semestinya masuk kelas cikgu baru beri maklumat. Tak, guru boleh beri soalan tugasan untuk pelajar itu terokai sebelum masuk kelas. Mereka perlu cari dalam online, beri perkongsian. Sebab itulah terus boleh membuat aktiviti dalam bilik darjah, sama ada secara sumbang saran ke, perbincangan ke, mungkin ada yang bahagian pencari masalah ke, terpulang. Sebab itu flipped classroom ini sesuai pada masa sekarang. Belajar dulu mendapat maklumat, baru bincang dalam kelas. Kalau mereka nak dapat maklumat, mestinya melalui internet. Sebab mereka perlu gunakan bahan tersebut dalam kelas. Okey. Yang seterusnya, pembelajaran adunan. Pembelajaran adunan ini seperti yang saya beritahu dalam bahasa Malaysia memang kita rasa janggal, tapi blended learning ini ada hybrid. Contoh macam kita sekarang ni, kita ada hybrid kan. Sekejap dalam kelas, sekejap dalam online. Tapi sekarang kita memang online 100%. Tapi ada kelas yang terlibat dua situasi. Sekejap di dalam kelas, sekejap dalam secara online. Itu yang katakan blended learning lah, hybrid. Mereka menjalani pembelajaran dalam dua keadaan. Jadi kalau online tu mungkin secara kuliah, mungkin kalau yang dalam kelas face to face mungkin secara tutorial supaya lebih faham. Itu yang dikatakan dengan blended learning. Ada combine dua cara kat sini. Jadi pembelajaran adunan berpusatkan pengajaran guru di sini sesi interaktif bersemuka. Jadi pentaksiran berasaskan laman sesawangan, maksudnya kat sini mungkin ada ujian ke apa lagi, peperiksaan ke secara talian. Tapi memang pengajaran tadi secara bersemuka kan. Tapi bila part ujian, peperiksaan secara online. Di situ dah keadaan berbeza. Di situ maksudnya ada pembelajaran adunan berpusatkan murid. Jadi pengajaran berbentukkan komputer. Ada visual digital, ada e-pembelajaran, dan seterusnya ada arahan bercetak. Maksudnya arahan bercetak ni mungkin ada bahan-bahan yang diberi kepada pelajar yang telah di print lah, yang telah dicetak, telah dikopi. Maksudnya ada combination antara dua situasi lah, secara tradisional dan secara masa kini lah. Sebab dah ada pembelajaran bersemuka dengan online. Itu yang dikatakan pembelajaran adunan. Ada bersemuka dengan guru dan kelas, lepas tu pelaksanaan exam pula secara online. Itu adalah pembelajaran adunan yang kamu perlu faham lah. Yang ini boleh juga yang kamu boleh
amalkan kepada pelajar. Mungkin contoh hari ini kan, kamu mengajar pelajar tentang apa-apa tentang pendidikan Islam. Bila kamu nak tafsir, pelajar kamu boleh menjawab dalam Google Form anytime. Janji dia jawab. Itu antara pembelajaran alunan yang kamu boleh apply. Yang satu lagi pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek ini sebenarnya ada 3 fasa sebenarnya. Tapi yang penting dia ada fasa sebelum, semasa dan selepas. Sebelum ini mereka mungkin dalam satu kumpulan itu masih lagi berbincang tentang projek apa yang paling jalan penyelesaian yang paling sesuai untuk mereka jawab kehendak soalan yang diberikan oleh guru. Di fasa kedua mereka akan terokai secara dengan lebih mendalam. Mungkin ada aspek projek yang mereka nak bangunkan dalam menjawab soalan guru tadi. Mungkin contoh soalan guru tentang apa yang kita boleh kaitkan dengan projek ya untuk pendidikan Islam. Kita kata yang macam haji tadilah projek. Mungkin kumpulan ini lebih kepada dia dah buat brainstorming kan, yang fasa pertama tu dia brainstorming, ada yang cakap nak buat buku scrap, ada yang buat replika. Jadi last mereka putuskan untuk mencari bahan membentuk buku scrap berbentuk 3D ke. Jadi fasa semasa ni mereka akan create lah projek tersebut. Jadi apabila projek itu berjalan, mereka dah banyak terokai macam mana nak buat 3D dalam bentuk buku scrap, apa semualah mereka dah kuasai. Bila mereka dah masuk fasa ketiga, di situ dah mereka boleh membuat penentangan. Mereka boleh menghuraikan projek mereka itu, apa impak projek itu dalam pembelajaran mereka tentang haji tadilah. Itu yang saya boleh kongsikan untuk pembelajaran berasaskan projek. Yang penyelesaian masalah pula, yang pembelajaran penyelesaian masalah ini biasanya yang pernah saya beritahu sebelum inilah, di sini merangsang pelajar itu meneroka penemuan apa cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Mungkin dalam bentuk puzzle, dalam bentuk apa lagi yang kita boleh kaitkan untuk pembelajaran menyelesaikan masalah. Mungkin kita boleh kaitkan dengan penghasilan sesuatu penghasilan sesuatu objek yang boleh menyelesaikan masalah tentang topik apa yang kamu nak create. Mungkin tentang contoh yang mengajar tahun 1 tentang mengambil wuduk. Apa yang pelajar boleh create something yang boleh mereka ingat turutan mengambil wuduk itu. Adakah mereka perlu buat video ke, slide ke? Adakah mereka perlu buat big book yang tentang catat alih itu ke, atau pulang? Itu yang membantu mereka mudah faham tentang apa mereka perlu kuasai dalam topik mengambil wuduk lah, yang saya boleh anggap jadikan sebagai asas penyelesaian masalah untuk peringkat yang kanak-kanak umur 7 tahun lah ya. Yang lain kena boleh fikirkan. Dan seterusnya, yang kalau kita lihat kat sini, kaedah problem based learning oleh Boros 1996. Jadi pembelajaran ini memang berpusatkan pelajar dan dilaksanakan secara kumpulan 6-10. Jadi fasilitator ataupun tutor membimbing pelajar. Jadi sebagai guru kita membimbing dia. Membimbing dia dengan rancangan supaya dia boleh buat pilihan dan mencari alternatif apa yang perlu dilaksanakan. Jadi suatu masalah membentuk asas untuk fokus terancang untuk kumpulan dan merancang pembelajaran. Ini merupakan bila ada masalah, mereka sendiri yang boleh cari apa yang jalan terbaik untuk mereka kuasai pembelajaran tersebut. Jadi masalah merupakan alat untuk memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan kita pun sama. Kalau kita ada masalah, di situ baru kita boleh berfikir secara kreatif dan cari jalan terbaik mana yang memberi manfaat untuk menyelesaikan masalah kan. Jadi di sini merangsang proses kognitif sebenarnya. Jadi pengetahuan baru dia peroleh melalui pembelajaran terarah ke diri. Sebab itu bila ada problem yang kita beri kepada pelajar, dia boleh terokai. Mereka boleh cari dalam internet ke, dalam bertanya dengan orang ke, bertanya dengan orang pakar ke, ataupun dia merujuk kepada di pusat sumber ke, tentang buku rujukan tentang masalah yang dihadapi. Di situ dia ada pembelajaran terarahkan diri, macam mana dia menyelesaikan masalah. Okay. Jadi di sini antara pelaksanaan problem solving
pelaksanaan problem based learning oleh Geo 1945. Yang pertama, pengenalan masalah dalam hasil pengajaran, yang mesti kita kena nyatakan. Lepas tu mentafsir, mencerakinkan apa masalah itu. Lepas tu baru kita rancang kaedah apa yang sesuai. Senaraikan dulu kaedah itu yang terbaik, lepas tu kita laksanakan dan kita semak semula sama ada kaedah itu sesuai ke tidak terhadap masalah yang dihadapi itu dengan selesai dengan baik ataupun tidak. Seterusnya adalah pendidikan inquiry. Di sini adalah inquiry based education, maksudnya penemuan lah. Apabila berkaitan dengan penemuan, di situ menuntut pelajar kita identify. Lepas tu mengenal pasti dulu apa yang dipelajari. Lepas tu dia explore sendiri, dia kajilah. Explore. Lepas tu dia akan cuba membuat model lah. Acting ke, dia nak cerakinkan dia punya permasalahan penemuan itu, mungkin kegunaan dia macam mana, kepentingan dia macam mana, impak dia macam mana. Dia dah boleh modelkan macam apa penemuan dia. Lepas tu dia akan nilai, kalau kesan dia impact macam ini, negatif apa berlaku, kalau impact ni negatif positif apa yang berlaku. Di situ dia dah evaluate. Okay. Lepas tu apabila dah ada settle semua, di situ dah dia boleh menjelaskan, explain penemuan dia. Di situ yang pendidikan bahasa inquiry ni memang sangat memerlukan masa yang panjang untuk pelajar itu meneroka penemuan. Dan penemuan dia bukan calang-calang ya, dia memberi impak yang sangat bagus bila pelajar itu menguasai pembelajaran. Kalau contoh penemuan apa yang kita boleh katakan? Penemuan apa kalau yang kita nak kaitkan dengan pendidikan Islam? Dalam penemuan apa yang kita boleh katakan untuk dia terokai? Contoh gender kan, lelaki dan perempuan. Dia boleh penemuan kenapa ada terbitnya yang satu lagi saya pun LGBT. Kenapa? Di situ penemuan dia perlu terokai kenapa ada berlaku itu. Jadi dia ada penemuan tersebut, dia mesti ada cara untuk dia memberi hujah yang bernas kenapa LGBT itu tidak wujud. Di situ dia penemuan dia. Ini berasaskan inquiry lah yang sangat tinggi level dia. Kalau budak dapat buat, memang rasanya dia memang menguasai kemahiran inquiry yang sangat tinggi lah. Ini adalah proses pembelajaran berasaskan inquiry. Yang pertama, penyataan masalah, menentukan apa yang perlu disiasat dan merangka soalan ataupun hipotesis. Yang kedua, pengumpulan data. Kumpul sebanyak yang mana boleh maklumat tersebut daripada punca yang sesuai. Seterusnya, analisis. Kenapa punca-punca itu, meneliti dan membimbing dapatan, dan di situ dia dah boleh membuat penerangan. Jadi pengakhiran dia berdasarkan analisis tersebut, di situ ada jalan penyelesaian berkaitan dengan penyataan masalah asal. Sebab itu ini antara proses yang memandu macam mana pembelajaran berasaskan inquiry kalau anda hendak rancang dalam PDP seharian. Sebab yang ini boleh continue, kita boleh gunakan keesokan harinya, maksudnya kita punya rancangan itu mesti continue. Kalau dia melibatkan permasalahan yang sangat berat dalam topik yang kita nak pelajari. Okey, langkah-langkah pengajaran berasaskan inquiry kalau mengikut Nuriyati, Bun dan Sarifah 2017. Yang pertama, penentuan aspek yang dikaji. Yang kedua, mengkaji aspek melalui pengumpulan maklumat. Mesti ada bukti-bukti ya, tak boleh cakap sembarang. Lepas tu, penyusunan dan pengkategorian maklumat. Seterusnya, penganalisisan maklumat untuk menjana idea baru. Dan akhir sekali, merumus dan membentang hasil dapatan. Seperti yang pernah diceritakan sebelum inilah. Pengakhiran dia explain, menjelaskan. Rasanya setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.